Kalau kita perhatikan sejarah, memang nampak sangat benda-benda seumpama ini. Kalau dia tak boleh banyak sikit, dia cuba buat. Inilah hakikatnya. Kita mengatakan Abu Sufyan ni berhijrah bukan bermakna awal. Sebab dia muhajirin ni banyak. Muhajirin awalin, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Mana tu peringkat awal. Dia ni tidak peringkat awal. Selepas ni dia balik ni kan, situ kan dia kata ni, kalau kita baca pada buku surat 11 dalam terjemahan ni dia kata buku surat 11 beberapa baris daripada bawah ni, belah-belah baris, dia kata ketika itu bila dia disuruh keluar daripada majlis Hirakl itu, saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, oh hebat betul kerja Ibnu Abi Kabsyah, sehingga anak raja anak-anak orang berkulit kuning, yakni orang-orang Rum pun takut kepadanya. Sejak itulah saya mulai yakin bahawa dia, yakni Nabi SAW, akan menang, sehinggalah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Situ dia berasa dah. Dia berasa dah ni mana keistimewaan Nabi SAW. Dia tengok orang lebih alim daripada dia, orang yang lebih besar lagi, penguasa yang lebih besar lagi daripada dia, pun terima Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Jadi dia ni keluarga, duk perai pula, tak pernah siapa. Situ mula tercetuh dah situ. Kita kata bila dia balik tu, Islam dia tak lagi ke? Tahun yang kena tak habis lagi tahun yang kena. Kalau kata tahun yang ke-7 dia pergi, pun tidak Fatih Makkah lagi. Kalau kata tahun yang ke-8, 1 hari bulan 1 tahun yang ke-8 kau Nabi SAW pergi takluk Mekah tu? Tidak. Kalau tidak, kalau tengok, kalau awal tahun yang ke-8 pun hijrah lagi. Bahkan ulama mengatakan kalau sehari sebelum pada tu dia sudah Islam pun wajib dia kena hijrah. Itu kaedahnya. Hak dikecualikan baru ni disebut, kita sebut seorangnya hak dikecualikan, dia tidak Islam sebelum Fatih Makkah, tapi Nabi SAW benarkan dia juga duduk di Mekah, duduk di Madinah, iaitu Safwan bin Umayyah. Seorang tu atas permintaan Abbas, pak saudara dia. Seorang tu, kalaulah hak ni Abu Sufyan dia termasuk dalam tu, tentu ada sebut hak ni juga Abu Sufyan di antara yang kecuali. Tak ada sebut. Hak tu seorang sebut. Ini menunjukkan bahawa dia telah berhijrah dulu lagi. Apalagi banyak peristiwa-peristiwa dia, dialog dia dengan Nabi SAW, jelas menunjukkan dia duduk di Madinah, bukan sebagai duduk di Mekah. Ini cerita tentang Abu Sufyan. Lepas tu hak orang kata, baru hak tadi kan kita sebut, semalam esok nak Fatih Makkah, maknanya setelah dia tengok tak boleh nak lawan dah Nabi SAW. Jadi maknanya takut jugalah. Kerana takut, bukan kerana ikhlas Islam tu. Kalau pakai hak tu, ataupun pagi tu baru dia Islam. Nasib baik dia tidak ditetak oleh Sayyidina Umar pasal Abbas ni bagi jaminan. Duduklah dalam khemah Abbas. Boleh jadi dia mikir tak lagi. Kalau kita pakai cerita tu nampak macam dia ni menasabahlah orang kata dia Islam ni kadang takut, kadang gitu-gitu. Menasabah. Tetapi kita kena tengok riwayat siapa. Hak tu riwayat siapa. Dalam menilai apa-apa dia, kita ada taraf dia kan. Tak, taraf dia Bukhari tidak sama dengan Sirah Ibn Hisham. Dalam Sirah Ibn Hisham adalah tu. Sirah Ibn Hisham tu asalnya dari mana? Sirah Ibn Ishaq adalah tu. Jadi nampak ke tu kurang tu Abu Sufyan tu, nampak orang boleh tafsirkan, boleh jadi dia Islam ni tidak ikhlas kerana takut. Boleh lah ke dia, boleh sebutin ke dia situ modal. Ni benda dalam sejarah. Adalah Bukhari ada ke? Gitu. Pak, kalau kita kata dia ni seperti dalam setengah-setengah kitab dia kata dia ni termasuk dalam al-muallafati qulubuhum. Al-muallafati qulubuhum ni orang lagu mana? Nabi SAW sama-sama kalau boleh gapo-gapo pun utamakan demon ni. Bui banyak harta benda kalau ni kepada al-muallafati qulubuhum. Kalau buinya kaya dah Abu Sufyan. Ni sesak. Apa sesak? Kalau dia ni al-muallafati qulubuhum betul-betul, tentu banyak harta. Ni tidak terkenal sebagai orang sesak di Madinah. Ini menunjukkan tidak tak betul hak kata dia ni baru Islam pagi tu, pagi Fatih Makkah.
ataupun malah tu tak betul. Yang lebih kemahnya iaitu dia Islam sebelum pada tu. Barulah kita nampak kelebihan dia. Sebab apa? Kalau kita perhatikan tadi kan Nabi SAW ni sebab Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar ni kemudian dia nak pilih seseorang gubernur dia pilih betul-betul. Ni Nabi SAW latih sampai mati dia jadi gubernur di Najran. Bukan senang nak menghadapi orang-orang Kristian ni. Najran tu kawasan orang Kristian, mesti kena orang kuat. Dan Nabi SAW suruh dia pergi pecah berhala. Mana dia pergi pecah sendiri. Maknanya tak ada segi abuk dah kufur. Tak ada. Jadi orang duduk kait lagi dia dengan kekufuran. Pasal apa? Baru ni kita sebut dah. Pasal anak dia tu Muawiyah. Tu. Pasal anak dia tu Muawiyah. Tu je, pergi situ. Baiklah. Baru kita tengok seterusnya baru ni. So tak ada. Ya. Jadi kesimpulan riwayat yang kita baca baru ni dalam kitab ni dia ada sebut kesimpulan. Dia buat kesimpulan dulu, lepas tu cara dia hurah satu-satu. Satu-satu paragraf, satu-satu ayat dia hurah. Mula-mula dia buat kesimpulan dulu. Dia sebut di sini ketika Nabi SAW datang, kuasa besar di dunia ni ada dua, Rum dan Farsi. Luahnya Demon ni wilayah dia ni, sampai masuk dalam tanah Arab dah, sebahagiannya. Begitulah. Baru ni pun kita sudah sebut dah. Sampai ke Syam, Mesir pun duduk di bawah taklukan Rum di suatu ketika. Daripada tahun 602 hingga 614 peperangan di antara Rum dan Parsi ni terus berlaku. Pada tahun 570, ni tarikh. Pada tahun 570 Rasulullah SAW lahir. Dan pada tahun 610, yakni ketika berumur 40 tahun, Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi. Orang-orang Arab selalu dengar cerita perang Rum dan Farsi ni. Dan mereka cukup minat lah dengan cerita-cerita orang-orang musyrikin. Dia rasa orang-orang Farsi ni lebih dekat dengan dia sebab sama-sama menyembah berhala. Orang-orang Islam pula, kalau orang Rum kalah, dia berasa sedih, dan dia berasa terkilan. Kalau orang Rum benar, orang Islam suka. Ini semasa di Madinah pada tahun 614. Pada ketika Nabi SAW berumur 45 tahun. Pada ketika itu Khusru Parviz telah mengalahkan orang-orang Rum, dan dia telah menguasai Mesir, Syam, apa semua sekali duduk, boleh ke dia. Dan orang-orang Farsi ni telah memaksa tentera-tentera Rum ni pergi lari ke Konstantinia, iaitu di Turki. Dan pada ketika itu, dalam perang tu ramailah maknanya orang padri-padri yang terbunuh dan ditawan. Begitu juga salib yang dianggap paling suci lah bagi orang-orang Kristian, yang terletak di Baitul Maqdis, juga diambil buat lari ke orang Parsi pada ketika itu. Kira-kiranya tak ada harapan dah orang Rum ni nak benar pada ketika itu. Mana kalah teruk lah. Pada ketika itulah baru ni kita sudah sebut dah tu ayat Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Ayat ni jelas menyebutkan Rum kalah. Orang Rum kalah. Selepas kalah mereka akan menang dalam masa beberapa tahun sahaja lagi.